Ya sudah. Kecil kan? Oke. Kita tunggu dulu. Kita punya follower-follower masuk pada petang ini, baru kita bercakap lah kan, Sharon? Betul. 7 mata memandang, 10, 20. Kita kasih share-share yang baru masuk pada petang ini. Kita 8. Thank you. Kita sebut-sebut nama dulu lah kan, Sharon? Sebut nama Seperti lah, biasa. supaya semangat dulu. Supaya semangat dulu dorang. Hana Arif, Waikong, Mami nama dia. Syakilala, siapa lagi? Kifaris, hello. Kifaris, thank you. Saya kenal nih si Kifaris nih. Bibi, Ayub, lagi siapa tuh Sharon? Siapa lagi? Oh, ramai nih. Sebut lu nama dorang nih. Siapa kita ada? Yusri, Poyong, Nart, Orchid, Fikri, Stella Nong. Teruskan bersama dengan kami yang baru masuk ataupun yang berada di luar pagar seperti biasa, masuk di dalam pagar media sosial Jabatan Penerangan Negeri Sabah pada petang ini seperti biasa, okey? Kita sebut-sebut nama dulu daripada mana. Naunis, okey. Ahmad Labai, thank you. Follow Jabatan Penerangan. 90,000 mata memandang. Wow. Okey, kita mulalah ini kan, Sharon? Kita mulalah kalau begini sudah. Hai kamu orang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Seperti biasa, Jabatan Penerangan Negeri Sabah akan bersiaran langsung di TikTok @Japan Sabah pada jam 2.30 petang setiap hari Rabu. Secara live kami bawa khas kepada anda untuk segmen ini yang sentiasa akan bercerita dan berkongsi info-info yang terkini dan juga program-program yang berlangsung di sekitar anda ataupun di Sabah. Okey, salam dari Beaufort dia cakap. Saya dari Tawau. Okey, hello dari Tawau. Hai Min Yunis, Ahmad Labai, salam daripada Beaufort. Yes, saya orang Membakut. Hai. Daripada Beaufort. Sebelah je kita, jiran. Pinky, member sis. Okey. Okey, bolehlah kami kongsikan sudah kan info-info yang akan kami kongsikan sebentar lagi. Sharon akan share permulaan, okey? Sharon, bolehlah kongsikan dengan mereka. Sebelum tu jangan lupa kita tap dulu screen, kita share live ni sama kawan-kawan kita yang lain supaya dorang pun boleh tahu info-info semasa. So, saya mulakan lakan. Okey, kita masih teruskan lagi penganjuran laman Creative Asian oleh Jabatan Penerangan Malaysia yang terdiri daripada 3 kategori, 3 pertandingan iaitu kategori murid sekolah, murid menengah dan juga kategori terbuka. Betul. Hadiah yang terkumpul, jangan lagi yang saya bukan RM10, bukan RM10. Bukan RM10, tapi berapa? RM10,000. Yes, RM10,000. Jadi penyertaan adalah percuma. Jadi pertandingan ini sudah bermula hinggalah 30 September. So masih ada masa lagi. Jadi kamu jangan lepaskan peluang ini untuk join. Bawa kamu punya anak buah. Kamu sendiri pun boleh join juga. Jadi mari kita dengar kategori dia. Kategori murid sekolah rendah. Pertandingan Identity Anak Asian. Sebuah pertandingan bercerita. Siapa-siapa anak buah yang suka betul bercerita, yang hari-hari bawa kamu bercerita, kasih ikut dorang ini. Betul. Dia cakap sini Sharon, macam mana mau join, dia bilang. Senang saja. Kamu pergi Facebook ataupun mana-mana social media. Jabatan Penerangan, kamu boleh cari poster ni yang pertandingan Asian ni. Ada QR code di sana sebenarnya. Imbas saja. Imbas QR code tersebut dan kamu orang boleh mendaftar di pertandingan tersebut. Jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan. Percuma saja. Sambung lagi. Lepas tu. Jadi pertandingan ni bertemakan mengenai kisah-kisah cita-cita kerjaya yang diminati mengikuti peristiwa tokoh-tokoh negarawan di Malaysia ataupun di negara anggota Asian.
Jadi kategori yang untuk murid sekolah menengah pula adalah pertandingan Ilham Asian. Sebuah pertandingan penciptaan video kreatif. Memang sekarang anak-anak muda sangat kreatif. Betul, sangat membuat kreatif. video. Ini video pindik sejak yang dikenali sebagai Reels. Betul. Jadi ini bertemakan perpaduan Asian. Rakam, sunting, dan hantar. Sinang saja. Rakam, sunting, dan hantar. Awas gitu. Rakam, sunting, dan hantar. Begitu. Oke, seterusnya kategori terbuka. Hai, ini yang berusia kategori terbuka berumur daripada 18 tahun hingga 50 tahun. Jadi sampai 50 tahun ya, 50 tahun. Ini adalah pertandingan doodle kenali Asian bertemakan perpaduan keharmonian rantau Asian. So jangan lepaskan peluang ini, masih sempat lagi kamu mau join pertandingan ini, percuma saja. So mana tahu rezeki kamu orang kan? Betul. Kita tengok lagi komen sedikit. Dia bilang hello Mami Savior Jerat Mami Savior KKM. Siapa ini? Okeylah, kasih hello saja. Hai. Lepas dia bilang lagi pergi page Jabatan Penerangan cari poster Asian. Ya, itu yang kami kongsikan sebentar tadi. Imbas kod sejak QR code. Lepas tu di sini Kifaris dia cakap hujan lebat dan kuat. Angin sekarang di Bovo. Jadi berhati-hati kita. TikTok, ini apa nih? Ini mengkali, ini bukan account sebenar. Bukan account sebenar ya. Napa. Oke, selepas kita sharekan mengenai pertandingan Asian tadi, ada 3 kategori kan Sharon, dan 10,000 hadiah yang lumayan akan menanti Anda dan pendaftaran percuma saja. Dan seterusnya saya mau kongsikan kepada kamu orang mengenai Sabah Smart Parking yang akan sudah bermula sejak 9 September ini. Oke. Kalau di Penampang kita guna Flexi Parking, kalau di area di BKK sana kita guna Sabah Smart Parking. Dan inilah masa dia kamu orang mod turun aplikasi ini supaya menyenangkan kamu, tapi jangan risau, tetap ada kupon juga. Jangan risau, siapa yang mau guna kupon boleh kasih habis dulu. Siapa yang ada aplikasi tersebut, itu pun senang juga mengguna sebenarnya. Dan berkuat kuasa pada 16 Oktober ini. Ini di mana dia akan menggantikan sistem tempat letak kereta berkupon yang sudah ada lah. Tapi dia bilang sini walau bagaimanapun pengguna yang masih ada baki kupon parking tu masih boleh digunakan sehingga habis dia bilang. Dan menerusi aplikasi ini adalah pembayaran charge letak kereta awam di sekitar bandaraya. Dan membuat semakan tunggakan compound dan juga pembelian pas parking bulanan pun ada di sana. Ada juga parking bulanan secara online saja. Tapi kalau kamu orang mau tahu lebih lanjut, boleh menghubungi bagian pengurusan tempat letak kereta ataupun datang ke kaunter kios tempat letak kereta di BKK. Kamu orang tahu kan di mana di BKK? Di mana tu Sharon? Takkanlah di Gaya Street sana. Di Gaya Street. Di Gaya Street. Apa nih Kak? Lulus dia bilang. Alright. Nanti dimaklumkan di sekolah saya. Alright, begitulah kita share-share juga. Seterusnya Sharon. Seterusnya saya mau share sama kamu orang. Kita akan ada Tanjung Aru Beach Festival pada 21 hingga 22 September dari 10 pagi hingga 10 malam di Prince Philip Park. Event ni dia trash free event. Tiada sampah. Jadi silalah bawa kamu punya botol sendiri, bag sendiri. Jadi kita mesti jaga juga kita punya alam sekitar kan. Jadi ini ada jualan-jualan sana nanti memang dorang tidak sediakan plastik. Jadi kamu kena bawa kamu punya bag sendiri, botol air sendiri begitu. Jadi orang bilang kita berseronok, kita kena jaga juga alam sekitar kita. Masuk adalah percuma. Berbagai aktiviti dan program yang menarik. Ada gerai jualan di Urban Tamu, live performance dan banyak lagi. Jadi untuk kamu orang yang mau ada maklumat lanjut, boleh terus ke media sosial Hello Sabah ataupun www.hellosabah.com. Inilah antara program-program sepanjang cuti ini kamu boleh datang di Tanjung Aru Beach Festival. Bestnya tuh dari 10 pagi sampai 10 malam. Sampai-sampai itu kita tengok sunset. Gitu. Boleh dating-dating, bawa family-family kan. Tapi jangan lupa trust free event, bawa botol air dan juga bag sendiri ya. Kama. Marah sudah Mama Savior. Nah, seterusnya kita ada Pesta Seni Tradition in Tune. Nah, 2024 bermula pada 16 September sudah berlangsung dan sehingga hari ini sejak dari jam 8 pagi sehingga 8 malam. Masih sempat. Sekarang baru jam berapa?
Baru lagi 2 lebih, ini. Bah. Lepas tu, ini adalah sambutan sempena Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Di sini dia memamerkan kepelbagaian budaya Malaysia melalui gabungan seni tradisional dan moden dan termasuk pameran seni VR dan pameran seni kreatif dan ada persembahan kebudayaan, ada termasuk aktiviti kraft tangan yang di mana peserta boleh melibatkan diri untuk buat itu kraft tangan juga. Biasanya tuh kan buat kraft tangan sendiri. Nah ini antara-antara program yang kami kongsikan tadi. Dan selain itu juga Sharon, tapi sebelum itu kita tengok dulu. Kita komen. Ya, bercerita dulu sama Ada derang. tips-tips keselamatan. Ya, sebentar lagi kita akan kongsikan. Hello, hello Sunday and friend. Hello. Ada cabutan bertua kah? Yes, ada cabutan bertua. Jadi datanglah kamu sana beramai-ramai. Ya, oke. Ada aktiviti, banyak aktiviti. Kami baru share tadi. Memang banyak aktiviti. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut, kamu pergi saja media sosial Jabatan Penerangan. Memang banyak kena share di sana. Ya. Oke, seterusnya Sharon, karnival apa lagi yang ada? Seterusnya kita ada Karnival Pernas 2024. Rebut peluang untuk menang hadiah yang berjumlah bukan RM23, RM23,000. Yes. Ini pun bertarik pada 21 hingga 22 September juga. Punya banyak event kan? Cantik nih date kalian. 21 sampai 22. Oke. Berlokasi dia di SICC Kota Kinabalu. Antara aktiviti dia adalah cabutan bertua. Nah, dengar tuh siapa yang tanya tadi tuh? Ijal, bagi list tuh kami meminta jodoh. Nah, pergi tengok di Jabatan Penerangan punya media sosial. Boleh tuh. Ada di sana kami kongsikan. Selain itu kita ada podcast usahawan, tawaran pembiayaan perniagaan. Ambil peluang nih, buat bicara bersama Mira Jirin, pengasas Bismillah, jualan madani koperasi dan usahawan, konsert mini Pernas oleh Stacy Anam. Stacy lagi. Kan Stacy lagi tuh. Kenapa bah? Jangan kita menyanyi sini, kita pula buat konsert. Oke, seterusnya. Oke, kita ada Kilauan Pernas. Wow. Ini mesti menyanyi nih, Kilauan Pernas. And then terus kita ada Kids Got Talent Pernas juga. Dan ada juga pertandingan mewarna anjuran Klub Nuri Bank Rakyat. Ini event adalah kerjasama daripada Perbandanan Nasional Berhad Bernas, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Usahawan. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Wow, banyak event kita yang bakal diadakan. Ini semua dia punya lokasi adalah di SICC. Sebelum ni ada program Riuba di sana dan dia bersambung dengan program yang tadi tu. Program apa tadi tu? Pesta Seni Tradision Tamu. Betul. Tamu lah pula. Intiun. Pesta Seni Tradition Intiun. Lepas tu baru dia akan bersambung lagi dengan Karnival Pernas. Dan seterusnya juga ada penyertaan pencalonan untuk anugerah pengamal budaya kini yang dibuka bersempena dengan sambutan ulang tahun kelahiran rasmi yang ke-71 Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Dan anjuran ini adalah anjuran Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dengan kerjasama Jabatan Muzium Negeri Sabah. Jadi tarikh tutup dia adalah 27 September. Dan kategori pencalonan adalah anugerah pengamal makanan dan minuman tradisi etnik, anugerah pengamal perubatan tradisional, anugerah pereka tata rias busana dan pakaian kontemporeri etnik. Tapi kalau kamu orang mau tahu lebih lanjut, boleh pergi layari laman web museumsabah.gov.my ataupun ke laman sosial Museum Sabah ataupun ke Facebook media rasmi Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Okey. Tadi ada yang tanya-tanya, macam mana dengan cuaca-cuaca? Mungkin Sharon boleh ceritakan juga mengenai cuaca, kongsikan. Ramalan cuaca kita, gitu. Berdasarkan analisis model menurut cuaca, penumpuan angin berlaku di sekitar utara Semenanjung dan Barat Sabah. Memang sudah dijangka berterusan lah sehingga 21 September. Ya, kita tahu banyak event-event kita. Ada outdoor, ada juga indoor. Jadi kita kena sentiasa bijak lah untuk merancang kita punya perjalanan dan bawa payung ke macam tu. Kita kena tengok lokasi yang sesuai kan untuk bawa macam anak-anak lah terutamanya budak-budak kecil macam tu. Jadi keadaan ini berpotensi untuk ribut petir berserta hujan yang lebat. Memang kita pun sedia maklum sekarang banyak yang pokok tumbang lah kan, kena berhati-hati. Angin kuat. Lepas tu di sini dalam tempoh yang lebih panjang di beberapa kawasan
terutamanya di laut, sebab dia bilang bergelora di perairan Laut Cina Selatan dan Selat Melaka Utara. Jadi orang awam dinasihati untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my ataupun media sosial resmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca supaya kita boleh rancang perjalanan kita dengan baik kan. Elak parking. Parking pun Elak boleh. parking berdekatan pokok-pokok. Ya. Itu antara langkah-langkah keselamatan juga. Demi Sentiasa keselamatan, berhati-hati. Jangan pandu laju, sentiasa bawa betul. payung, sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Saya Kan? selalu bawa payung tau. Iya, saya pun. Ya. Tapi hari itu saya terlupa lagi di office. Nah, Terpaksa menunggu. Terpaksa Jadi menunggu hujan kita kena berhenti. ekstra lah kan, bawa lagi ekstra di kereta macam Betul, tu. betul. Jadi kena sentiasa berhati-hatilah. Ya. Gitu. Betul. Jadi Sandi, saya mau tanya, ini kita throwback lah sikit Throwback kan. sikit. Pasal apa itu? Yang Hari Malaysia macam tu, hari itu bah. Hari Malaysia. Oke, pengalaman saya mengenai Hari Malaysia hari itu yang pada 16 September memang sangat meriah dan ramai orang pada waktu itu. Suasana pun memang sangat bersemangat, orang bilang, walaupun ada hujan, ada sedikit angin kuat kan. Saya pun terkejut juga lah sekejap. Tapi kan dalam masa yang sama kami tetap maintain juga merekam tempo begini, mengongsikan kepada orang ramai mengenai suasana-suasana lah. Walaupun hujan, masa live tu saya tengok betul, hujan lebat, tapi betul. saya nampak juga kita punya penari pun masih Bersemangat, semangat, kita punya betul. pembaca berita kan, semua, MC kita semua bersemangat. semangat. Tidak orang bilang mematahkan semangat itu. Betul. Iya, kita Dorang tetap masih teruskan. Masyarakat masih lagi berkumpul di situ, dorang masih juga semangat mengibarkan jalur gemilang sebab hujan tuh saya rasa ada dalam 30 menit ke 30 menit lebih begitulah. Tapi lepas itu dia mulai reda-reda, jadi orang awam pun duduk di tepi-tepi sudah waktu itu. Tapi still masih bersemangat patriotisme patriotisme lah, yang memang orang bilang memang bersemangat berkobar-kobar. Di sanalah kita bersatu hati untuk merayakan Hari Malaysia bersama-sama di Sabah yang menjadi tuan rumah pada tahun ini. Saya rasa ini macam saya pertama kali lah saya join untuk bertugas pada Hari Malaysia ini. Jadi saya boleh lihat memang suasana dia memang ada daripada lawas, sanggup drive waktu itu. Tempat jauh-jauh kan. Tempat jauh-jauh dari Kudat memang datang untuk sama-sama merayakan Hari Malaysia. Jadi ini merupakan kenangan yang pahit ada sikit, manis ada juga. Begitulah kan. Tapi manis banyak juga sebenarnya. Sebab kita boleh merasai sendiri lah bahkan Hari Malaysia. Jadi ada juga kami menemu bual orang di sana. Dorang mengharapkan keamanan di negeri kita ini akan berterusan dan generasi seterusnya akan menghargailah ini keamanan yang di Malaysia ini. Apa-apa pun memang saya sendiri rasa bangga lah kan dengan kita punya agensi-agensi kerajaan semua yang bersatu hati untuk menjayakan kita punya merayakan Hari Malaysia. Sambutan Hari Malaysia. Ya, walaupun dengan cuaca yang begitu. Ya, itulah antara-antara yang kami boleh kongsikan kepada kamu orang, antara-antaranya. Dan jangan lupa lah. Apa kan lupa? Jadi apa yang kamu cakap? Saya mau kasih tahu yang kita kongsikan tadi mengenai program-program yang berlangsung. Kalau mau tahu lebih lanjut, boleh layari media sosial Jabatan Penerangan. Betul. Jangan lupa juga follow, like dan share semua social media Jabatan Penerangan Sabah. Ya. Jadi kita jumpa lah next week lagi. Ya, kita jumpa lagi next week. Tapi di mana sudah kita punya technical itu? Iya, tidak apa, technical kita sebentar. Macam biasa kita jumpa next week setiap hari Rabu 2.30 petang. 2:30. Di mana? Di mana? Di TikTok. Kau ini bikin takkan saya di TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Jumpa kamu orang minggu depan untuk episode seterusnya. Oke?